Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berjumpa di suara kita untuk kita sambung pengajian kita daripada Fiqhul Ibadah, Kitabu As-Salah, ya, the book of prayer, di mana kita telah masuk dalam bab Sunanul Aqwal, ya, sunah-sunah perkataan. Di mana pada sesi yang lalu kita dah masuk, saya ingat last hari itu tambahan pada doa duduk kot, betul tak? Anda dah tengok video tu, anda tengok tajuk je, anda tak tengok last. Biasa video anda ni, anda akan tengok ujung tu, sebab biasa anda akan sebut tajuk yang akan kita belajar the next session. Tapi tadi tak ada. Telepon tak habis lagi. Anak dah habis. Naik jabatan jam. Aduh mak. Rupanya dia ada lagi ya. 5 hari. Ya. Baik. Betul tambahan pada doa duduk kan? Meja selalu tanda tu. Mana meja? Rasa doa duduklah saya tu. Ataupun betul tak? Belum lagi lah. Tahu saya. Ke kat mana? Last saya tu kat mana? Iftitah je itu kan. Silap-silap anak tengok kelas lain kot. Rasa iftitah je last hari tu. Betul tak? Dah habis dah. Ustaz mereka. Ya, habis dah. Sunanul Aqwal habis. Habis confirm Ana rasa tak habis lagi tu rasanya. Rasa habis. Habis kot rasanya. Tak apalah, Okey tak apa. Kat mana gitu? Rasa tak, surah ni anak tak mengajar lagi bab surah selepas Al-Fatihah tu rasanya. Belum. Tempat lain. Silap tengok ni. Anak kebiasaannya sebelum nak kuliah kan, anak ulang kaji dulu, kurang jam setengah 2 jam. Biasa lepas asar kan, balik semai asar tu anak akan buka buku, tengok kat mana anak nak ngajar, anak akan ulang kaji lah. Tapi hari ni tak dan. Daripada pukul 12 tengah hari tadi, last 6.30 tadi, anak repair rumah, panggil tukang main, repair bumbung apa semua, cat lagi. Tak berhenti semayang je. Tu pun tak pergi surau, semayang kat rumah je. Ya, dia yang buat kerja dia lah seorang lah. Tapi anak bantulah, angkat tangga lah, basuh tu basuh ni kan. Memang tak dan lagi ni. Tapi anak rasa kat sini isu iftitah rasanya. Tak silap anak lah. Sebab surah selepas Fatihah, Jihad dan Isra, anak rasa anak tak bincang lagi surau ni. Baik. Pertama, Sunanul Aqwal merujuk kepada perkara yang digalakkan, aka disunahkan untuk kita melakukannya tak kala kita semayang. Dari sudut bacaan. Perkataan masuk dari sudut bacaan. Di mana keseluruhan bacaan kita dalam semayang, most of all lah, mesti tertakluk atau terikat kepada apa yang maksur daripada Rasulullah SAW. Apa yang diriwayatkan baginda membacanya, itulah kita baca. Melainkan dalam konteks doa saja dibenarkan untuk kita baca lebih dalam setengah-setengah keadaan atau setengah-setengah tempat lah. Ya, doa dia ada sikit kelonggaran dalam bab tu, walaupun ia melibatkan ijtihad. Ulama dah ni pun dia tidak sepakat. Tapi sebahagian besar daripada mereka ada memberi kelonggaran dalam bab doa. Tapi yang lain-lain dia mesti tingkat lah ya. Baik, pertama ialah iftitah. Iftitah ni ialah bacaan tak kala kita masuk kepada semayang.
Dan Rasulullah SAW semayang fardu baik, semayang sunnah baik, memang baginda membacanya dengan berbagai versi lah. Kerana baginda semayang 23 years. Balik dari Gua Hira, Nabi terus semayang. Cuma semayang yang orang kata taklah seperti 5 waktu, sebab 5 waktu Isra' dan Mi'raj tahun ke-11 kenabian. Selama 11 tahun Nabi semayang, dikatakan 2 rakaat siang, 2 rakaat malam minimum. Ya. Dan dikatakan yang wajib hanya malam sahaja. Tapi semayang telah berlaku. Dan hukum akal semayang 23 years memang gradually lah, daripada sikit demi sedikit. Ala kulli hal, Nabi memang baca iftitah. Ya. Dan ada banyak versi-versi iftitah Rasulullah SAW. Ya. Dalam buku-buku ringkas mazhab, memang mereka memilih iftitah yang the best bagi mereka lah, ya, menurut pandangan dan perspektif mereka. Hak ni lebih baik, ataupun hak ni tengoklah dia punya kajian tu macam mana. Biasa dia pilih yang tu, ya. Dan setiap mazhab memang ada iftitah pilihan mereka sendiri, ya, sebab dia tahu ramai orang belajar yang asas saja, jadi dia pilih satu. Tapi kalau tuan-tuan belajar buku-buku yang lebih detail, buku-buku yang lebih besar, buku-buku yang lebih lanjut lah, semua iftitah yang sahih daripada Nabi SAW boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Hatta Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dia masuk banyak versi iftitah. Of course lah dalam buku Al-Azkar, buku zikir, ya. Boleh saja baca mana-mana zikir dengan syarat adalah iftitah, boleh saja baca mana-mana iftitah dengan syarat ia iftitah Rasulullah SAW, ya. Yang kita baca tu Allahu Akbar kabira tu satu riwayat, ya. Itu diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Dan masyhur dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan satu lagi ialah wajhatu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard, itu juga hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali bin Abi Talib, juga masyhur dalam mazhab Syafi'i. Mana depa ambil dah buku-buku basic kan, ya. Dan sebagai ulama menggalakkan kedua-duanya, baca Allahu Akbar kabira, after that baca wajhatu. Dan sebagian yang lain mensyaratkan dibaca secara berasingan. Semayang ni kita baca Allah Akbar kabira, semayang lain kita baca wajhatu wajhiya lillazi. Mana sebab itu riwayat lain-lain. Dia suruh begitu, ya. Sebagai ulama menggalakkan bacaan yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, Umar Al-Khattab, Sunan Abi Daud dan selainnya, agak pendeklah. Subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Very simple one, pendek je, ya. Dan saya banyak juga baca iftitah itu, pasal pendek, ya. Kalau semai seorang biasa saya baca waktu lah, biasa kan. Tapi boleh baca belaka, tak ada masalah, ya. Ada yang agak panjang sedikit, itulah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sahih Muslim, dan dikatakan Nabi baca iftitah ini ketika qiyamul lail. Tapi tak ada masalah, mana-mana Nabi baca dalam solat fardu, of course lah boleh diamalkan. Mana-mana Nabi baca dalam sembahyang sunat pun boleh diamalkan untuk sembahyang fardu, walaupun ada sedikit khilaf, tapi majoriti membenarkan. Kerana mereka ada kaedah, idza sahha fil nafli sahha fil fardi. Bila sah sesuatu dalam sembahyang sunat, sah juga dalam sembahyang fardu. Because fardu dan sunat ni no difference dari sudut susun atur dan struktur sembahyang. Ada beza ke? Tak ada beza. Ya tak? Ya. Sembahyang sunat ke fardu, rakaat dia tu ambil daripada takbir sampai last tu lah, sujud yang kedua, ada beza ke? Tak ada, semua sama. Jadi kata boleh, ya. Memang ada ulama dia mengasing-asingkan, hak ni Nabi baca masa fardu, hak ni Nabi baca masa sunat, tapi boleh saja dibaca. Dan kalau tak tahu pun tak apa, orang hak belajar in detail dia tahulah kan, ya. Menurut sebahagian para ulama, yang Nabi banyak baca dan sembahyang fardu ialah hak tu lah, hak pendek tu, subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kebiasaannya kata mereka yang Nabi baca panjang-panjang ialah semasa sembahyang qiyamul lail. Logik lah, sebab Nabi bila sembahyang berjemaah Nabi meringankan bacaan, melainkan bacaan surah saja Nabi memanjangkannya. Itu pun tidaklah all the times, sebahagian besarlah daripada sembahyang baginda. Tapi iftitah hak-hak pendek itu dikatakan hak-hak Nabi sembahyang fardu, ya. Baik. Macam Abu Hurairah diriwayat, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada iftitah dia berunsur memuji Tuhan, ada iftitah dia berunsur macam istighfar. Ini satu bentuk istighfar di mana kita minta dengan Allah supaya dijauhkan kita daripada dosa. Seumpama Allah Ta'ala jauhkan antara timur dan barat.
Minta Allah Ta'ala sucikan kita daripada dosa. Seumpama kain kotor yang disuci sampai jadi putih bersih. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa as-sab'u minad danas. Allahumma aghsilni bil ma'i was-sajji wal barad. Ya Allah, basuhlah aku dengan air, dengan salji dan dengan kesejukan. Ya. Itu satu iftitah. Ada juga Nabi iftitah minta supaya diberi petunjuk oleh Allah, ada juga. Itu riwayat Aisyah dan Sahih Muslim, dan obviously ini Nabi baca ketika qiyamul lail. Jelaslah riwayat tu Nabi baca ketika qiyamul lail, tapi boleh saja dibaca selain qiyamul lail. Di mana kata beliau, bila Nabi sembahyang, Nabi baca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard rabbana wa rabb kulli syai faliqal habbi wan nawa munazzilit taurat wal injil. Bukan hadis itu. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum bainan nas fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu nak minta Allah Taala beri petunjuk kepada kita tak kala berselisihnya manusia. Ya. Zaman Nabi tak ada perselisihan sangat. Ada dah di kalangan kabilah-kabilah tertentu, kaum-kaum tertentu, dengan Nabi mendamaikan mereka. Tapi tak seberat lepas wafatnya Rasulullah. Tapi Nabi masih baca doa itu. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, yang telah memfitrahkan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui yang gaib lagi maha yang nyata. Alimul ghaibi wasyahadah, macam mana tu? Ambil berawal ingat, tengah-tengah tak ingat. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum bainan nas fima kanu fihi yakhtalifun. Anta tahkum bainan nas, kamulah yang menghukumkan di kalangan manusia, fima hum fihi yakhtalifun, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Idini limakhtulifa fihi minal haq, bila petunjuk kepadaku tak kala berselisihnya manusia kepada kebenaran. Pasal kalau manusia berselisih bukan benar belaka, ada hak benar, ada tak benar. Kalau benar belaka pun ada hak lebih tepat daripada yang ada. Tak mungkin semua manusia tepat belaka, tak mungkin. Ada hak ni paling tepat sekali, hak lain kurang sikit mestilah. Jadi Nabi minta doa begitu, ya. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim, kamulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ada banyak lagi lah, tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam buku zikir. Ingat satu baca satu, ingat dua baca dua, kalau ingat semua baca semua. Tapi sebaik-baiknya baca secara bersilih ganti. Walaupun ada sebagai ulama menggalakkan kita baca semua kalau kita hafal semuanya dalam sembahyang-sembahyang bersendirian dan sembahyang-sembahyang sunnah. Jangan mentang-mentang kita hafal semua jadi imam balun belaka. Ya tak? Ini kalau sembahyang seorang, ya. Tapi sebagian tidak menggalakkan begitu, kerana Nabi tidak pernah membaca secara keseluruhan begitu. Nabi baca dalam sembahyang ni begini, dalam sembahyang ni begini. Taratan yaqra'u bihaza wa taratan yaqra'u bihaza, ya. Dan saya ingat itu yang terbaik, ya. Baik, itu iftitah, ya. Jadi saya ingat sepakat para ulama lah, setahu saya membaca iftitah adalah sunnah, ya. Sepakat ke? Tak sepakat. Majoriti, ya. Majoriti. Pasal apa majoriti? Mazhab Maliki tidak mensunahkan, ya. Tidak mensunahkan. Dan sebagian mereka memakruhkan, ya. Saya tak bacalah buku Maliki pasal apa dia kata begitu. Tapi saya lihat buku-buku fiqh Maliki yang terkemudian, yang menyaring ataupun update mazhab Maliki lah, ya. Dia ada buku-buku yang disaring yang disebut sebagai Al-Muhazzab fi Fiqh Malik. Saya pernah baca karangan siapa saya tak tahu. Dia juga memilih ni mazhab Maliki yang moden lah. Dia pilih disunahkan juga membaca iftitah, ya. Hak moden-moden ni kadang-kadang walaupun dia cenderung lah ataupun berintimak ataupun memang dia mazhab sekian-sekian, tapi dalam setengah-setengah keadaan dia tak ikut mazhab dia. Kalau dia lihat yang majoriti itu lebih baik,
Banyak begitu yang moden-moden. Ya, tak ada lah ikut 100%. Dan kira-kira ulama dulu pun begitu juga sebenarnya. Ya. Baik. Sama juga kita lihat dalam setengah-setengah yang memang majoriti kata sunnah lah, macam puasa 6 tu kan. Puasa 6 memang majoriti kata sunnah, tapi Malik dia kata tak sunnah. Dan sebagian memakruhkan. Kalau kita puasa 6, hari-hari yang memang digalakkan puasa seperti hari Senin, seperti hari Khamis, okey lah kan. Tapi kalau semata-mata niat untuk sembahyang puasa 6 tu, tapi kalau semata-mata niat untuk puasa 6 tu, kita makruh. Ya? Padahal hadis ada. Pasal mazhab Malik ni, Imam Malik sendirilah ya. Dia ada satu kaedah yang dia pegang, yang disebut sebagai ijma' ahli Madinah. Kalau orang Madinah pada waktu itu tidak mengamalkannya, maka dia kata tidak sunnah, walaupun ada hadis. Itu Maliki. Ya. Jadi adalah beberapa perkara yang memang ada nas jelas, tapi dia tak terima dalam mazhabnya. Ya, ada pun yang kemudian ni, walaupun dia Maliki, dia akan ambil pendapat yang majoriti itulah, kerana nas ada kan. Jadi tak semualah yang dikatakan amal ahli Madinah itu diterima oleh mereka. Sebab ada saja amalan yang tidak diketahui oleh ahli Madinah, ada juga pada waktu itu. Pasal zaman Imam Malik ni zaman tabi'in, tak tahulah kan. Itu pendirian masing-masing lah. Dia sebenarnya secara umum lah ya, saya ada ajar juga usul fiqh di sebahagian surau. Macam pagi tadi saya di Tidaya pun saya ajar usul fiqh juga. Saya baca buku Nur Harisuddin tu. Secara pukul rata lah ataupun secara umum, ulama ni dia tak banyak beza. Kaedah-kaedah core dia tu sama. Tapi ada beberapa perkara yang dia takkan sama. Contohnya Maliki kan, dia ada prinsip amal ahli Madinah. Kalau orang Madinah tak amal waktu itu, waktu Malik tu, maka dia tidak mengamalkannya. Ya? Sebab itu sebahagian negara yang bermazhab Maliki lah contohnya, dia nak fatwa hak Maliki berlaku. Dalam konteks hari ni tak sepatutnya, malah dikritik juga oleh ulama lain, macam ahli Jumaat kan dalam buku fatwa beliau. Saya ada banyak baca buku-buku fatwa moden kan. Kerana sebahagian pendapat ulama terdahulu dia bukan hanya terikat kepada nas, tapi kerana konteks dan huruf yang ada pada waktu itu. Mungkin ibadah ni tak ada isu sangat, tapi hal-hal lain seperti munakahat, muamalat, ya. Zaman Imam Malik tuan-tuan, kalau wanita itu mendakwa suami dia masih belum bayar mahar, sebab mahar ni tak wajib dibayar ketika akad. Mahar wajib, ulama sepakat mahar ni wajib, tapi dia berkhilaf adakah ia mesti dibayar, diberikan kepada isteri semasa akad. Majoriti kata tak perlu, masuk mazhab Syafi'i. Kita nikah 1 sen pun tak ada kan, tak apa, hutang lah, aku nikahkan dia kau, aku terima ni hutang. Okey je kan, pasal tak wajib diri semasa akad. Dan itu majoriti para ulama sebenarnya. Tapi kalau hutang tapi kena bagi juga. Ada sahabat mati sebelum memberi mahar kepada suaminya, isterinya. Bila dia mati, bila mati kan kena bayar hutang, bayar itu, bayar ini. Termasuk hutangnya ialah mahar kepada isteri yang masih belum dijelaskan. Ya. Okey, isteri dakwa suami tak bayar mahar lagi. Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata al-qaulu qaulu zawj wal aslu adamul qabad. Ya. Kalau isteri itu dakwa suami tak bayar mahar lagi, mesti ikut cakap suami. Kerana asal-asal pembayaran itu dia dianggap telah diberikan oleh suami. Bukan begitulah cerita dia. Jadi ada setengah negara dia nak pakai hak tu. Jadi ahli Jumaat dia kata tak boleh lah. Kerana apa? Kerana menjadi kebiasaan orang-orang Hijaz pada zaman Imam Malik, mereka memberi mahar tak kala akad kahwin dengan isterinya. Dia kahwin malam tu terus dia bagi mahar. Jadi dia boleh guna pakailah fatwa tu. Imam Malik sesuai lah bagi fatwa tu. Tapi sekarang tak lagi. Sekarang ni banyak orang kahwin, dia tak bagi tu mahar pada isterinya. Seumpama yang berlaku pada zaman Rasulullah jugalah, walaupun ada sebagian bagi terus, ada sebagian tak bagi. Jadi tak boleh pakai dia kata hak Malik tu. Jadi tak semua. Jadi kalau kita ikut mazhab pun bukan semua benda kita boleh ikut. Ada setengah benda kena melihat kepada wakil ataupun situasi sekarang. Ya, dia tak boleh semata-mata. Sebab itu ulama kita dia melarang kita memberi satu pandangan hatta mengeluarkan satu fatwa kalau kita mufti lah.
Hanya semata-mata bergantung kepada kitab-kitab fiqh yang ada. Banyak hal dia telah berubah sama sekali kerana konteks masa ya. Saya kalau nak kira tuan, saya kalau free dalam masa, saya duduk di sebuah masjid juga ya. Kebetulan saya duduk tu ada orang mengajar fiqh, ada mengajar fiqh munakahat, baca buku apa tu, buku apa nama buku tu yang dulu Ustaz Kazim duk ajar tu, apa nama, buku hadis fiqh tu. Ada ajar fiqh muamalat, baca buku Iqna'. Okey, itu bagus. Tapi kena saring lah dengan fatwa semasa. Kalau tak saring jadi kelang kabut lah ya. Tu tak tengok di YouTube lagi tu ya tak. Baik, ibadat ni mungkin tak sangat lah kita tak apa nak tegur. Tapi kalau saya ajar subjek-subjek lain memang saya banyak tegur ustaz-ustaz lain ni di kuliah saya lah, sebab tak tepat. Baik, balik pada yang tadi. Jadi Imam Malik macam tu. Kalau Abu Hanifah pula tuan-tuan, dia ada satu prinsip yang hari ni kita banyak guna pakai. Dia panggil prinsip umumul balwa. Umumul balwa ni ialah kalau benda tu kita suka mengelakkannya, of course dia berlaku day to day, setiap hari dia berlaku. Malah dalam satu hari tu many times kita buat. Tiba-tiba tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW. Itu mustahil. Kalau ada hadis pun, kalau ia tidak sahih, lagi mustahil. Kalau sahih sekalipun, ia bukan hadis yang mutawatir, ia hadis ahad yang diriwayatkan oleh 2-3 orang saja. Mustahil benda yang manusia buat hanya diriwayatkan oleh seorang dua saja. Ya. Awak kata hadis ni sahih tak sahih? Dia tengok tak mutawatir, 2-3 orang je periwayat, dia tolak. Pasal benda ni berlaku setiap hari. Ya. Contoh saya bagi paling senang lah, macam menyentuh isteri dan menyentuh kemaluan kan, membatalkan wudu. Ya. Qardawi guna pakai bab tu. Dia ambil prinsip umum balwa yang dipakai dalam mazhab Abu Hanifah. Qardawi dia banyak Syafi'i lah, tapi ada banyak isu ibadat baik, muamalat baik, dia fleksibel. Jadi umum balwa ni mana benda tu berlaku hari. Kita dalam satu hari berapa kali sentuh isteri? Sekali sehari je. Puluh-puluh kali. Tiba-tiba hadis ada hanya satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang wanita bernama Busrah bin Safwan. Ya. Jadi dia kata tak logik. Hadis tu dahlah dipetikai kesihannya, bukan kata mutawatir, ahad. Hadis diriwayatkan oleh seorang atau dua orang macam tu. Jadi dia kata mustahil. Dia tolak hadis tu. Ya tak? Ya. Menyentuh kemaluan sama juga. Hadis menyentuh kemaluan, sentuh isteri bukan hadis Busrah bin Safwan, itu sentuh kemaluan. Hadis sentuh isteri dia tak ada hadis, dia pakai Quran saja. Ya. Kalau sentuh kemaluan tu hadis Busrah bin Safwan, mustahil lah sentuh kemaluan ni hanya diriwayatkan oleh seorang wanita yang bernama Busrah bin Safwan. Jadi dia tolak lah, pasal dia pegang prinsip umum balwa. Ya. Macam kita kan, fatwa JAKIM, fatwa wilayah dan tabung haji sendiri mengeluarkan resolusi. Bila kita pergi haji atau umrah membawa isteri, bila kita tawaf atau seumpamanya sentuh isteri, apa kata mereka? Tak atas kan? Dia kata taklid mazhab Hanafi contohnya. Sebenarnya bukan Hanafi saja, Hambali, Maliki kata tak batal, cuma ada detail masing-masing lah. Pasal apa dia kata begitu? Dia kata umum balwa. Satu, dia benda yang suka nak dielakkan. Dan satu lagi dia pakai kaedah, itu umum balwa tu Hanafi lah. Kita guna pakai Hanafi banyak, muamalat saya boleh cerita orang banyak kita pakai. Tapi bab ibadat macam tu kan. Dan satu lagi, al-masyaqqah tajlibut taisir. Bila susah dia mesti dipermudahkan. Itu prinsip dia. Ya. Syafi'i dia ada kaedah dia juga, al-jam'u bainar ra'yi wal hadis. Dia menggabungkan antara akal dan hadis. Dia masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ya. Dan secara overall walaupun dia sama, tapi ada satu dua benda dia takkan sama sampai bila-bila. Dan kalau kita very strict pada benda ni, betul-betul aku Syafi'i, 100% nak Syafi'i, dia tak boleh. Dia akan jadi menyusahkan. Dan memang orang tak buat begitu pun. Hari ni tak ada kita 100% tak ada kan. Ya.
Baik, balik pada tadi ya. Nah, jadi iftitah ni tak ada isu. Iftitah ni tuan-tuan, dia tak ada isu mazhab, dia tak ada isu khilaf, tak ada apa. Hatta dalam buku-buku fiqh dia very straight to the point. Ulama hanya menukilkan iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kesemuanya ada diriwayatkan daripada Nabi. Semua riwayat Nabi. Oh, ada satu bukan riwayat Nabi, sahabat masuk, sahabat kata Allah Akbar kabira, tu bukan Nabi. Sahabat baca dulu, kemudian Nabi endorse. Nabi punya jugalah tu, dipanggil sunnah takririyah. Ya. Dan kalau kita belajar in detail, lafaz tu ada diajar oleh Nabi sebelum dibaca oleh sahabat Nabi itu. Cuma hadis itu tidak sahih. Kan? Tapi kalau Nabi tak ajar pun tak apa, sahabat buat, Nabi endorse. Maka hak Nabi punya jugalah, sunnah takririyah. Ya, sunnah endorsement. Nabi endorse benda tu, ya. Baik, jadi tuan-tuan bacalah mana iftitah. Kalau tuan-tuan boleh baca lebih, cubalah baca lebih lah, insyaAllah ta'ala, lebih banyak pahala kita. Okey, yang kedua ta'awuz. Ta'awuz ni dia unik sikit tuan, kerana sebenarnya tidak ada ta'awuz yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW secara marfu', ya. Nak kata Nabi baca auzubillah begini-begini, dia tidak ada. Tak kan Nabi tak baca auzubillah kot, ya. Baik, kenapa tak ada? Tak ada ta'awuz Nabi kerana sahabat-sahabat Nabi dia, bila benda tu dilakukan setiap hari, ibadah lah terutamanya, tapi tak ada marfu' daripada Nabi, dia ada banyak kemungkinan. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, ada hadis yang dia angkat pada Rasulullah, dia kata qala Rasulullah, dia kata Rasulullah kata. Tapi ada sebahagian dia terus meriwayatkan tanpa kata qala Rasulullah. Kalau dia ibadah, dia juga disandarkan kepada Nabi, dia panggil marfu' maknawi. Ada banyak benda yang memang tak ada marfu' daripada Nabi, walaupun benda tu Nabi buat rutin, ya. Tapi sahabat tak kata qala Rasulullah. Sebab tu bab ta'awuz ni, kalau kita lihat mana-mana ta'awuz yang kita baca daripada mana-mana sahabat Nabi, hatta kalau kita nak baca auzubillah kita sendiri pun sebagai ulama kata boleh, kerana katanya laisa fihi al-ma'su' an Rasulillah, tidak ada yang maksud daripada Rasulullah. Hatta saya lihat dalam buku fiqh mazhab Syafi'i macam Al-Majmu' Nawawi, ada banyak carangan daripada ulama-ulama Syafi'i. Kita boleh baca macam Al-Quran. Al-Quran kata apa dalam Quran? Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Betul tak? Bila kamu baca Quran, maka kamu berlindunglah dengan Allah daripada syaitan kan. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah, berlindunglah dengan Allah. Innahu huwas samiul alim. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, dia sudah tertaluk pada ayat itu, ya. Sebenarnya ada satu riwayat yang marfu' daripada Nabi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ulama khilaf sahih dan dhaif. Di mana auzubillah Nabi ialah auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Satu tu dia marfu' setahu saya. Marfu' ni makna hak Nabi sebut, ucap yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi. Hak lain-lain tu daripada sahabat-sahabat baginda, bahkan daripada Al-Quran direct. Allah Ta'ala kata iza qara'tal Quran fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jadi kita baca tu lah. Paling kurang auzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh tambah juga innahu huwas sami'un alim. Boleh juga. Ataupun kita nak baca auzubillahi minasyaitonir rajim innahu sami'un alim. Boleh juga, pasal ada ayat yang lain. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Cuma dalam konteks baca Quran, ayat tadi, ayat ni bukan konteks baca Quran, inilah konteks takut. Bila kamu diganggu oleh syaitan, maka kamu bacalah auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ni very related to the prayers, di mana Nabi SAW bila semayang baginda galak kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim bila kita rasa diganggu syaitan. Ya, ada sahabat Nabi tu dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, dia diganggu syaitan. Dia mari rasa was-was, mari tak tahulah pola otak dia macam mana masa tu, tapi dia kata, ya Rasulullah, inna syaitan yantazi'uni fi salati. Wahai Rasulullah, aku kata syaitan ni, aku rasa syaitan ganggu aku masa aku semayang. Ya.
Maka Nabi mengatakan kepadanya, qul a'udzubillahi salasan maka Nabi berkata kepadanya, qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi tak kata gitu. Nabi kata, sana hadis tu dia kata, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina salati. Faqala an-nabi ta'awadz billahi minasyaitonir rajim summatful an yasarika salasan. Ya tahu, hai Rasulullah, syaitan ganggu aku dalam sembahyang aku. Tak tahulah dia ganggu macam mana kan. Ya. Kemudian Nabi kata, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian kamu ludahlah ke kiri kamu sebanyak 3 kali. Ya. Jadi Nabi ni sebenarnya menganjurkan apa yang disebut oleh Allah dalam ayat tadi lah. Surah apa tu saya pun tak ingat. Ni masalah bila tak ulang kaji. Saya takkan ingat nombor ayat, saya tak ingat. Ya. Ayat tu kadang saya ingat tapi nombor. Baik. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun. Bila syaitan ganggu kamu dengan satu gangguan, maka minta berlindung daripada Allah. Jadi Nabi ajar dia. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Mana berlindung pada Allah. Kemudian ludah ke kirimu sebanyak 3 kali. Pernah buat? Oh, tak pernah buat. Sunnah Nabi ni. Buatlah sekali. Takkan you all semayang khusyuk panjang. Sudah. Lepas ni semayang berjemaah pakat ludah belah kiri belakang. Ya. Semayang seorang, no doubt. Memang kita boleh buat lah semayang kat rumah kan. Semayang sunat apa gitu gini. Mari tak khusyuk. Syaitan belakang aku tak khusyuk. Syaitan tuan. Ya. Pasal banyak waktu kita khusyuk, tiba-tiba malam tu kita tak khusyuk, boleh jadi setan. Tapi kalau asal semayang je tak khusyuk, asal semayang tak khusyuk, asal khusyuk tak semayang, takut kita setan tu. Sorry gurau ya. Tapi tak kisahlah kan. Jadi kalau kita rasa diganggu, rasa tak tahulah saya pun tapi saya ada buat one-one. Ni lama dah tak buat. Saya memang auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ludah 3 kali. Jangan ludah betul. Bukan gitu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yanfukhu min haitsu la yukhriju riqahu. Dia keluarkan dia tiuplah, dia tiup. Dengan cara tidak mengeluarkan air liurnya, kahaknya. Jangan keluar air liur pula. Gitu je. Isyarat. Macam tuan-tuan pergi buat haji lah. Mentang-mentang suruh lepas setan, dia lepas habis dengan selipar dengan payung, habis duduk dalam tu. Isyarat saja ya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim macam tu. Kalau sembahyang bersiang di rumah lah. Habis tu kalau berjemaah, saya kadang-kadang tak khusyuk juga berjemaah. Sampai kalau imam silap, saya pun ikut imam juga. Habis tu berjemaah boleh buat tak? Berjemaah ni ada 2 pendapat ulama lah ya. Pertama ialah kita hanya membaca auzubillah saja. Ya. Sekurang-kurang sekali, dan boleh more than one time. Pasal Nabi tak sebut berapa kali. Boleh saja lebih kalau kita masih rasa diganggu, boleh saja. Tapi sekurang-kurang sekali lah. Ludah. Bukan ludah. Hembus. Hembus ada sebahagian ulama kata baca auzubillah saja tidak hembus. Tapi sebahagian yang lain kata hembus juga. Tapi jangan sampai kawan di sebelah terganggu ya. Maknanya kita ni gitu ya. Jangan apa hal yang buat aku buat gitu ni, nanya kan. Tapi ada khilaf di situ. Saya jemaah tak pernah buat lah. Tapi kalau seorang, saya adalah buat sekali-sekala before this ya. Boleh ya. Sunnah Nabi tu. Lepas tu jangan takut sangat. Nak semayang ni macam-macam bacaan dia baca, macam-macam zikir dia baca. Takut sangat ganggu syaitan masa semayang. Biarlah dia ganggu, kita boleh buat sunnah Nabi. Ya. Ya tak? Ya. Okey, jadi boleh saja. Ada sebagai ulama hatta dalam mazhab Syafi'i menggalakkan Allahumma inni a'udzubika. Ada Allahumma, ada juga Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Boleh juga. Apa-apa lafaz lah. Kalau kita tahu bahasa Arab, kita nak baca apa-apa lafaz yang merujuk kepada auzubillahi minasyaitonir rajim, boleh saja. Saya lihat majoriti ulama berpendapat dalam bab isti'azah ni dia tidak la yata'ayyanu ala lafzin wahid. Dia tidak tertentu kepada satu lafaz sahaja.
Ya, ta'awuz ni dia agak open, dia tak macam iftitah ni. Kita tak boleh iftitah kita sendiri ya, tak boleh. Ataupun nak ambil iftitah ya, tok guru mana apa tak boleh, iftitah surah lah kan. Tapi auzubillah, asalkan dia minta berlindung daripada Allah, walaupun dia tidak maksud daripada Nabi. Kerana yang maksud daripada Nabi pun tidak ada. Kalau ada pun saya sebut tadi lah, antara sahih tidak sahih ada seumpama. Dia macam kunut lah tuan-tuan, kunut-kunut kan. Kita takut sangat nak baca kunut lain pada lafaz yang kita baca. Saya pun heran. Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, yang paling standard, la yata'ayyanu lafzul kunut. Nawawi dah ajar, tidak tertentu dengan lafaz kunut, yakni apa yang dibaca Allahumma hdini fi ma hadait, tak tentu yang itu. Atau lafaz tu pun bukan kunut subuh, tu kunut witir. Kunut subuh tak ada riwayat. Ya. Saya kalau subuh tuan, saya baca je kunut. Hak lain-lain. Sekadar kunut. Tapi saya tak ada imam subuh tempat lain lagi lah. Ni imam subuh di tempat saya dulu masa saya duduk di pasal 4-5 tahun lepas. Ni saya duduk sini 2-3 tahun di tempat saya duduk sekarang ni. Saya tak ada imam lagi lah. Tapi kalau di tempat saya dulu memang saya pasal kunut ni very open. Boleh baca mana-mana. Doa banyak dalam Quran. Banyaklah hadis Nabi doa. Hatta kalau awak tahu bahasa Arab, saya tahu bahasa Arab, saya boleh doa sendiri. Itu dibenarkan. Malah dalam setengah hadis digalakkan. Tak tertentu kepada Allah Mahdini semata-mata. Untuk kunut subuh lah. Tapi kalau tuan-tuan kunut witir, sebaik-baiknya baca yang itu. Sebaik-baiknya. Kerana itu yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang diajar kepada sahabatnya. Tapi tidak bermaksud kita tak boleh baca yang lain. Ya. Baik. Ta'awuz ya, selesai. InsyaAllah 5 minit lagi. Sofa ada nak tanya tak? Sama juga. Sama juga. Kunut nazilah pun tidak ada satu lafaz yang bukan. Salah saya sebutnya tu. Kunut nazilah ni tuan-tuan, apa purpose kepada kunut nazilah? Purpose kepada kunut ialah untuk kita baca doa bila berlaku suatu perkara ke atas kita, komuniti kita atau umat Islam secara am. Boleh saja untuk kita mendoakan kepada seseorang, ataupun boleh saja untuk kita doa kebaikan lah tadi, doa keburukan juga boleh. Macam Nabi SAW melakukan kunut nazilah ni, mendoakan ke atas beberapa individu orang kufar kan, Nabi doa kan. Ada ya, kita je panggil kunut nazilah. Kunut nazilah ni ulama bagi term, bagi nama tu. Bila berlaku apa-apa, idza nazala bil muslimina nazilatun qanata biha, ya, ataupun qanatalah. Buku fiqh sebut begitu. Bila berlaku satu perkara ya ke atas orang Islam, maka kunutlah untuk itu. Jadi ada apa-apa peristiwa besar, kita boleh kunutlah. Ya. Kan? Dan lafaz kunut ni tengok kepada purpose kita kunutlah. Kita kunut untuk apa? Untuk Palestin. Doa untuk Palestin je lah. Jangan baca doa sana, doa sini, tak apa-apa kan. Boleh saja. Tapi purpose kita kunut untuk apa? Macam Nabi, doa kunut Nabi very simple. Nabi kunut untuk siapa? Doakan 4 individu orang kufar. Nabi doa kunut baca 4 orang tu je lah. Ya tak? Nabi tak baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Kita nak doa kunut nazilah tu baguslah, saya setujulah. Ia pun anjuran ni. Tapi doa kunut tak perlu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fima afai wa ta. Dia baca kunut subuh pula. Ujung tu baru doa Allahumma suril Islam. Allahu Akbar. Allahumma suril Islam wal muslimin. Hatta doa kunut nazilah tak disyaratkan kita memuji Allah, selawat Nabi. Melainkan di ujung je digalakkan. Itu pun ada khilaf. Saya ada semayang di belakang imam, dia tak baca selawat. Ujung tu orang tanya. Saya kata selawat ni khilaf. Majoriti menggalakkan. Kerana teks tu. Teks selawat dalam kunut ni sebenarnya dia tak famous dalam kitab sunan. Ya. Dan setahu saya hanya ada 2 riwayat saja. Jadi tak selawat pun okey. Tapi yang standard, of course dalam mazhab Syafi'i digalakkan selawat. Ya. Digalakkan selawat. Riwayat selawat dalam kunut ni Allahumma salli ala nabi, tu je. Cuma kalau mazhab Syafi'i, kunut yang digalakkan kita baca ialah apa yang kita baca kunut dalam kita punya tahiyat tu lah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok yang standard mazhab Syafi'i, digalakkan kunut apa selawat yang tu. Tapi apa purpose kita kunut? Straight away kepada perkara tu, dan tak perlu melama-lamakan doa. Bila dah tuan-tuan doa Allahumma hdini, baru nak doa hak tu panjang pula hak tu.
Kan? Jadi tak menepatilah. Saya tak buat lagi. Tapi kalau saya jadi imam, saya baca kunut nazilah, saya akan straight away baca kunut berkenaan. Tapi tidak salah, saya tak kata salah. Ya. Okey. Jadi istiazah. Haji tanya jadi terjawab tak? Jadi lafaz tu kalau kita lihat dalam kunut nazilah Nabi ni, Nabi doa keburukan atau kejahatan, bukan kejahatan. Mana Nabi la'an lah, Nabi doa laknat lah kata mereka. Allahumma la'an, gini-gini macam itulah cerita dia. Ya. Nampak? Dia tak ada satu lafaz tertentu, tak ada. Boleh saja kita baca apa. Melihat kepada purpose kita nak kunut nazilah itulah. Ya. Kemarau dah sebulan contohnya. Tak ada air, kita nak kunut nazilah, boleh. Nazilah ni maksud benda buruk yang berlaku kepada kita, maka boleh saja kita buat kunut nazilah. Ya. Apa lagi? Apa-apalah musibah ke apa yang menimpa, ya. Baik. Ada yang tanya apa lagi tak? Nak isyarat ni? Okey, last saya masuk surah selepas Al-Fatihah. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada kemuskilan? Ya. Okey. Paling ringkas subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dia lebih kurang aja kan. Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Sampai lebih kurang. Dua ni antara yang terringkas lah. Sampai situ saja. Sampai situ dah kira iftitah. Allahu akbar. Ya. Saya kalau jadi imam, saya baca Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. That's it. Saya takkan baca wajah tu wajah. Ya. Kalau seorang saya bacalah, saya gabunglah kedua-duanya. Tapi kalau seorang saya baca yang tu satu je. Kalau saya nak baca wajah tu, saya baca wajah tu. Kalau nak baca Allah akbar kabira, Allah akbar kabira. Ada kalau tuan-tuan tengok saya sembahyang Allah akbar, tuan-tuan belum habis iftitah saya dah baca, saya baca pendek dah tu. Kadang-kadang subhanallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya. Baik. Ada yang tanya lagi? Soalan tak ada? Isyarat kita ni 8.40. Okey, saya habiskan surah selepas Al-Fatihah. Ni pun tuan-tuan, setahu saya memang sepakat para ulama digalakkan kita membaca surah selepas Al-Fatihah. Mana ada pensyariatan itulah. Cuma ulama berbeza pendapat tentang kesunahannya bagaimana. Ya. Sebahagian daripada mereka mensunahkan hanya 2 rakaat terawal jika ia sembahyang yang sebagian para ulama menggalakkan hanya 2 rakaat yang terawal. Kalau subuh 2 rakaat, kalau maghrib 2 rakaat tak, 3 tak. Kalau asar 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua tidak, macam itulah. Tapi the first 2 rakaat. Dan itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Yang tuan-tuan dah amal ini, itu pendapat Imam Syafi'i yang lama. Sebagai ulama lagi mensunahkan ke semua rakaat sembahyang yang tuan-tuan sembahyang. Fardu baik, sunat baik. Sembahyang zuhur 4 rakaat kan? 4 baca surah. Dan itu sebenarnya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang baru. Tapi ulama-ulama terkemudian ni dia saring-saring balik. Ya. Dilihat nas yang paling banyak diriwayatkan daripada Nabi ialah Nabi membaca hanya 2 rakaat terawal sahaja. Adapun yang Nabi baca ke semua rakaat itu once a while, sekali sekala. Seumpama juga Nabi membaca jahar dalam sembahyang sir zuhur dan asar. Nabi ada juga baca jahar waktu zuhur dan asar tau. Ya? Tapi kalau kita buat gitu ya tak? Kita zuhur dan asar tak pernah jahar, once a while boleh jahar. Ya? Sama juga dengan sembahyang jenazah. Tu bukan mazhab Syafi'i kot. Mazhab Syafi'i dah tu. Ya. Dia kalau benda tu ada dalil lah kebiasaannya yang sahih dan diangkat sebagai sunnah biasanya, ulama tak khilaf banyak bab ni. Ya. Cuma gitu. Jadi macam sembahyang jenazah kan. Sembahyang jenazah tuan, Ibn Abbas sembahyang, dia baca jahar. Lepas sembahyang orang tanya dia, pasal apa awak jahar? Dia kata li ta'lamu annaha sunnah. Aku nak ajarmu ni benda ni sunnah. Mana once while kita buat begitu, ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Nabi ni dia tak rigid amalan tuan. Dia tak ada buat satu pattern, kalau begitu, kalau say all the time. Tak. Once while dia jahat. Kalau dia jahat all the time, tak. Once while dia sir. Adalah khilaf-khilaf di situ.
Jadi boleh saja tuan. Hatta saya personally memang saya amalkan. Once a while saya akan baca surah keseluruhan rakaat. Tapi imam saya tak pernah buat lagi lah. Tapi kalau saya sembahyang bersendirian, kadang zuhur saya sembahyang 4-4 saya baca surah. Kan? Ya. Dan mudah-mudahan ia sunnah. Ya. Cuma apa? Ya. Kalau imam baca tak boleh. Maksudnya? Surah. Baca surah. 4-4 surah dia nak baca jahar. Boleh. Tapi bersedialah untuk difitnah orang lain. Kerana Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari atau Muslim, dia dalam bab jahar ni dia ada dalam fiqh kan. Abu Sa'id kata Nabi SAW baca jahar. Abu Sa'id kata Nabi semayang dia baca ke 4-4 surah. Macam mana Abu Sa'id tahu? Abu Sa'id tahu sebab Nabi baca jahar lah tu. Tapi dia kata wa yusmi'nal ayata ahyanan. Kadang-kadang dia membaca surah supaya kami mendengarnya. Mana purpose Nabi baca tu nak bagi tahu yang 4 rakaat tu sunat baca. Bukanlah all the time tak sunat baca. Tapi ada riwayat lain Nabi baca 2 rakaat saja. Jadi ada riwayat Nabi baca 2 rakaat yang terawal, ada riwayat Nabi baca ke 4 rakaat. Dua-dua ni top sahih. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Cuma ulama ni dia kaji hak mana Nabi buat rutin. Hak mana Nabi buat tidak rutin. Macam mana Nabi kata lah, sunnah baca 2 rakaat terawal saja, once a while baca ke 4 rakaat, jaizun, harus. Boleh lah. Cerita dia gitulah. Ada benda tuan kita nak buat dia jadi stuck kerana orang di belakang dia tidak memahami. Sebaik-baiknya jangan buat lah. Macam saya ajar dululah tuan. Sebagai sahabat Nabi, bila dia nak turun sujud, dia angkat takbir. Sujud dengan duduk antara duduk sujud, dia angkat takbir Allah. Jadi yang tuan-tuan tengok Syiah duk buat tu, tak semestinya Syiah. Memanglah Syiah buat macam tu. Tapi yang buat macam tu belum tentu Syiah. Sebagai sahabat Nabi seperti Abi Musa al-Ash'ari, dia sujud dalam keadaan mengangkat takbir kepada Allah. Kita sujud Allah Akbar, tidak kan? Turun sujud, okeylah. Bangun sujud, Allah Akbar. Nak turun sujud balik, Allah Akbar. Kalau kita tengok gitu, ini Syiah ni. Tidak sama sekali. Hatta Imam Ibn Hazm Al-Andalusi mengatakan bahawa mengangkat takbir ketika waktu itu adalah sunnah juga. Kerana ada riwayat ia dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi tuan-tuan dalam bab sembahyang lah terutamanya. Dia tidak mereka-reka ibadah. Mesti dia tengok daripada Nabi. Cuma isu dia marfu' atau tidak? Dia marfu' atau tidak? Marfu' ni dia tak sebut Nabi kata. Ya. Cerita dia begitulah. InsyaAllah ta'ala. Jadi baca surah sebab tak. Dan Nabi SAW memang dia bacalah semua fardu, dia baca surah. Surah yang paling panjang Nabi baca ialah semayang subuh. Subuh memang Nabi baca panjang-panjang tuan. Most of the times lah. Tapi once a while Nabi baca surah yang pendek. Apa surah Nabi baca semayang subuh? Nabi baca rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Saffat. Ya. Dan Nabi baca surah-surah mufassal yang lain yang panjang-panjang within 80 to 100 ayat. Kadang-kadang Nabi baca dibahagi kepada 2 rakaat. Ya. Tapi nak cerita subuh memang Nabi baca panjang lah. Tuan-tuan baca subuh macam Nabi baca, cari naas lah. Ya tak? Tak apalah, asal kita baca. Okey, pendek sikit sembang Isyak. Isyak pun Yasin bagi 2. Yasin bagi 2. Ya. Pendek lagi Zuhur. Pendek lagi Asar. Pendek lagi Maghrib. Maghrib tak usah baca ayat panjang-panjang lah. Tapi sekali-sekala tak apa. Kerana Rasulullah SAW membaca surah At-Tur. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Surah At-Tur juga ada surah Mufassal, ada ayatnya juga panjang. Bolehlah once while. Nabi ni dia ada banyak pattern lah. Kalau dia buat A, ada sekali-sekala dia buat B. Dia benda yang melibatkan benda-benda sunnah ni dia agak open. Dia hak straight ni, hak wajib, hak haram aja. Kalau wajib no tolerance. Kalau haram no chance. Tapi hak lain-lain tu dia very open. Karena Nabi idza khuyira baina syai'an akhadha bi aisarihima ma lam yakun ismun. Qardawi dalam buku dia, antara dalam fiqh ibadah kan, fiqh taharah apa semua, dia kata kalau ada 2 pendapat, dua-dua pendapat ni strong, ada ulama masing-masing, ya, untuk diri sendirilah, ni untuk diri sendiri kan. Tapi ada beza. Hak ni lebih mudah daripada hak ni. Ambil yang mudah dia tu. Ya.
Kerana Nabi SAW jika diberi dua pilihan, baginda akan mengambil yang mudah selagi mana tidak berdosa. Benda sunat ni very open. Ya. Untuk diri kita sendiri. Pasal ibadah ni kita dengan Tuhan. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Ya. Cerita gitulah. Okey, ada soalan lagi? Dah isyak dah nak stop ni. Ya. Panjang pendek bacaan dalam rakaat tu. Okey. Ada dalam hadis kata. Okey. Nabi baca rakaat pertama lebih panjang. Ya, betul. Betul. Rakaat kedua pendek. Betul. Itu hadis Abu Sa'id dari Sahih Muslim, kata beliau yutawwil fil ula yuqassir fis saniyah. Nabi akan baca panjang pada rakaat pertama, kemudian Nabi akan baca pendek pada rakaat yang kedua. Maksudnya rakaat yang nombor satu tu lebih panjanglah daripada rakaat yang kedua. Tapi kalau kita baca terbalik, rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata tidak makruh, ia hanya khilaful aula, mana tidak afdal. Itu dari sudut tangkis surah. Itu songsang surah dia panggil. Songsang surah itu haram. Ya. Jika dalam satu solat. Silap tu. Songsang surah makruh jika dalam satu solat. Yang haram ialah songsang ayat. Itu tak betul tu. Songsang surah makruh. Makruh. Dalam satu solat. Songsang ayat dalam satu surah, bukan songsang ayat, songsang kedudukan ayat dalam satu surah, dalam satu solat, itu haram. Ya. Maksudnya rakaat pertama baca amanar rasul, rakaat kedua baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tak dibenarkan. Haramlah di sini majoriti, termasuk standard mazhab Syafi'i, dan tak ada orang buat pun macam tu. Ulama amat tidak menggalakkan. Ya. Tangkis surah ni memang tak boleh lah dalam satu semayang. Ya. Sama jugalah kalau kita nak baca Quran dalam satu majlis, kita jangan baca awal dulu, at the end jangan baca ujung dulu, kita baca awal kemudian. Melainkan kalau dalam majlis yang berlainan, tu tak apa. Dikaskan di atas semayang, sebab memang dilarang begitu. Tapi kalau songsang surah tak apa. Macam Haji kata, rakaat pertama nak baca Allah, rakaat kedua nak baca A'udzu birabbil falaq atau A'udzu birabbin nas. Itu sebahagian kata makruh dan sebahagian lagi kata harus. Pasal apa begitu? Pasal most of the time Nabi SAW bila semayang, Nabi akan meraihkan susunan surah lah. Contoh Nabi baca dulu surah A'udzu birabbil nas rakaat pertama, rakaat kedua Nabi baca A'udzu birabbil falaq. Ya. Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah contohnya, rakaat kedua Nabi baca Al-Imran. Nabi baca macam itulah ya. Tapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Huzaifah dalam Sahih Bukhari, Nabi baca An-Nisa dulu baru Nabi baca Al-Imran. Setahu saya satu kes tu je. Ya. Nabi nak tunjuk bahawa tangkis surah adalah harus boleh saja dalam satu sembahyang. Tapi sebaik-baiknya kita jangan dirutinkanlah. Nabi ni kadang dia buat A, tiba-tiba dia ada buat B. Dia nak tunjuk benda ni harus, boleh dilakukan. Tapi hak afdal memang macam tu. Nabi all the time dia kencing duduk aja. Tapi ada sekali-sekala Nabi kencing berdiri tanpa keuzuran. Kalau ada uzur tak ada masalah. Li bayanil jawaz, tu kaedah dia. Nabi nak tunjuk benda ni harus. Ya, sekali-sekala lah. Tapi kalau buat semua tak ada harus dah. Jadi makruh. Ataupun khilaf al-aula. Dan saya personally pun tuan-tuan, 2-3 bulan lepas saya semayang di surau Segambu kan. Saya dah mengajar situ. Dah lama dah, sangat 10 tahun dah saya mengajar situ. Dah masuk kitab yang kedua pun. Ada tu Arab daripada mana? Daripada Iraq. Dia doktor duduk di kondo situ. Dia selalu ada masa dekat-dekat nak isyak dia datang, dia semayang tahiyat masjid di belakang apa gitu ini. Tapi jarang-jarang dah nampak sebab dia 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. Ya. Saya baca hok belakang dulu, rakaat pertama. Saya tengok saya baca surah apa. Kemudian rakaat kedua saya baca surah hok depan lagi. Habis semayang saya nak masuk kereta, dia tegur saya. Dia kata, "Syekh, pasal apa awak semayang tadi awak baca rakaat pertama baca surah yang belakang, rakaat kedua baca surah yang depan?" Anak kata anak tersalah. Dia kata ini makruh, dia kata. Dia kata tak haram tapi makruh. Lain kali jangan buat begitu. Saya kata okey. Saya tahu je kan. Okey lah kan. Dia doktor, dia tegur saya, okey. Doktor yang
Doktor perubatan dia bukan doktor falsafah ni, doktor perubatan. Mana orang Arab ni biasa walaupun dia doktor perubatan, dia tahu agama, dia belajar apa gitu ini, sekolah rendah apa semua dia. Okey je, boleh je. Tapi macam itulah cerita dia. Ya. Kalau baca Allah dalam rakaat pertama dan sama baca dalam rakaat. Okey, repeat surah yang sama dalam rakaat yang berbeza. Sebagai ulama memakruhkan, sebagai ulama mengharuskan. Pasal apa dia kata makruh? Kerana tidak sabit Nabi melakukannya. Begitu dengan sahabat Rasulullah SAW. Mereka tak baca surah yang sama dalam satu semayang, dalam rakaat yang berbeza-beza. Tapi sebahagian mengatakan bahawa ia tidak makruh, ia adalah harus. Dia adalah harus. Ya. Kenapa dia kata harus? Kerana dalam semayang kita mengulang-ulang baca Al-Fatihah. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat dua baca Fatihah, rakaat tiga baca Fatihah, rakaat empat baca Fatihah. Jadi dia kata harus. Dan nak kata membaca dan nak kata membaca satu surah yang sama dalam rakaat berbeza walaupun tidak ada contoh daripada Nabi, sebagai makruh dia kata tak strong. Tak strong. Tapi sebaik-baiknya kita janganlah buat begitu. Tapi kalau kita nak buat, tidak makruh, insya-Allah harus. Dan itu saya punya personal favorite pendapat lah. Bagi saya okey saja, harus insya-Allah. Tapi kalau mazhab Syafi'i hak standard makruh ya. Kalau jadi imam janganlah buat begitu. Tapi kalau sekadar nak sembahyang seorang, okey saja, tak ada masalah sama sekali. Kita nak baca surah yang panjang, kita hanya hafal satu surah saja. Sabih isma rabbikal a'la. Bacalah 4 rakaat, tuan-tuan nak sembahyang 4 rakaat bacalah sabih. Tak ada masalah sama sekali, kerana benda ni benda amalan sunnah. Tak ada apa masalah. Kalau boleh elakkan, tapi kalau nak buat pun tak ada masalah. Benda-benda gini yang kita duk bincang ni benda furuk. Banyak tak ada nas pun. Ulama memberi ijtihad, oh Nabi tak buat gitu. Hak lain pula kata kias ke atas perkara ni. Macam itulah. Tapi nak cari exactly the same nas lah yang boleh dipegang tidak ada. Ya. Jadi dalam hal ni dia amat terbuka sekali. Okey, cukup itu ya. Jadi setakat itu saja untuk malam ini. InsyaAllah next nanti kita akan masuk selepas ta'awuz surah Fatihah, jahar dan israf. Ini kita dah amalkan. Cuma mungkinlah ada poin-poin barulah bersabit jahar dan israf. Saya ingat sembahyang fardu tuan-tuan dah faham tentang jahar dan israf. Cuma mungkin sembahyang sunat lah ada yang tak memahami lagi. Kadang-kadang jadi imam pun ada makmum di belakang dia tak jahar juga. Sembahyang sunat dia ingat kot. Boleh jahar bila kita jadi imam walaupun kita sembahyang sunat. Tapi jangan jahar macam sembahyang fardu ramai-ramai pula. Sekadar mempendengarkan makmum. Bila kita jadi imam, tuan-tuan sembahyang malam lah terutamanya boleh jahar. Melainkan sembahyang siang saja. Tuan-tuan sembahyang siang fardu ke sunat ke, kalau orang ikut di belakang tuan-tuan tak disunatkan jahar. Tapi kalau malam tuan-tuan sembahyang sunat ba'diyah, tuan-tuan digalakkan jahar supaya bukan supaya makmum tahu, maksudnya sebab sembahyang sunat ni asal-asal sembahyang sunat ni dia sir sama ada siang atau malam. Tapi bila ada waktu-waktu tertentu dia boleh dijaharkan, tapi bukan jahar macam fardu ya. Dia panggil bainal jahri wal israr, antara jahar dan sir, mana tengah-tengah gitu. Jadi boleh saja kita menguatkan sedikit suara untuk makmum. Pasal sembahyang malam ni dia tak ada masalah waktu ya. Insya-Allah taala ya. Macam tuan-tuan sembahyang hajat lah. Tuan-tuan sembahyang hajat, saya pun nak heran, pasal apa sembahyang hajat baca sir? Tuan-tuan buat berjemaah, tapi sembahyang hajat baca sir. Tidak salah. Apa-apa sembahyang berjemaah di malam hari disunatkan jahar. Sebenarnya tuan-tuan kalau sembahyang hajat, tuan-tuan baca jahar, tak salah langsung. Malah itu yang menepati kaedah fiqh yang ada. Sebab malam ni asal berjemaah saja, sembahyang sunat digalakkan kita baca jahar. Ya. Tapi pasal apa je orang tak baca jahar? Sebab semua orang baca sir. Atau tuan baca jahar, esok pemberita datang. Sebenarnya isu sembahyang hajat ni dia sembahyang tidak digalakkan berjemaah. Standard mazhab Syafi'i sembahyang hajat sunnah bersendirian. Berjemaah tidak disunahkan. Dia termasuk sembahyang yang tidak disunahkan berjemaah. Dia disunahkan bersendirian. Awak ada hajat, ambil wudu, Allahu Akbar. Sembahyang pada Allah, minta pada Allah. Ya. Kalau buat berjemaah, baca jahar. Itu yang lebih menepati sebenarnya. Kalau kita bincang, dia lebih menepati sebenarnya. Dia apa-apa sembahyang bila malam ni, bila berjemaah, dia digalakkan jahar. Memang kena jahar. Tapi kalau sir pun tidak berdosa. Tak adalah saya kata sembahyang batal, tak.
Cuma yang lebih menata fiqh. Of course lah fiqh mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama. Ya. Kita baca secara jahar insya-Allah taala ya. Jadi hatta kalau tuan-tuan siang tadi tak sembahyang Zuhur, tidur malam baru ingat. Baca jahar bila sembahyang malam. Malam aja dia boleh jahar walaupun sembahyang bersendirian untuk 2 rakaat pertama lah. Ya. Macam itulah cerita dia. Ya, insya-Allah taala. Tadi cerita je, sembang aja. Kalau saya jadi imam hajat pun saya baca pelan juga. Ya. Aku Lekar Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.